Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah keseluruhan kes jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam meningkat kepada 15,577 setelah 27 lagi kes baru dicatatkan kemarin. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya memaklumkan 24 dari kes tersebut adalah kes tempatan, manakala 3 lagi kes import. Sementara itu, 2,376 ujian makmal telah dilaksanakan dengan kadar kes positif 1.1%. 130 kes aktif keseluruhan direkodkan setelah 8 kes sembuh dicatatkan menjadi jumlah keseluruhan kes sembuh 15,345. Manakala kadar penggunaan katil di kesemua pusat pengasingan adalah 3.0%. Sehingga 6 Januari 2022, kadar keseluruhan penduduk yang menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin 94.6%, untuk 2 dos vaksin 93.6%, sementara 26.6% bagi penerima 3 dos vaksin. Sementara itu, satu kompaun dikeluarkan bagi sekatan pergerakan yang dijalankan dari 10 malam hingga 4 pagi. Tiga 30 anggota Angkatan Bersenjata di Raja Brunei, ABDB menamatkan penugasan selama 13 bulan bersama Batalion Malaysia 8508 Malbat di bawah misi pengaman Pasukan Interim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Lubnan UNIFIL. Kemarin majlis doa kesyukuran diadakan di Surau Difaq Bolkiah Garrison. Hadir yang berhormat Pindatu Lalu Raja Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua. Pengisian majlis antaranya bacaan Al-Quran, tazkirah, dikir marhaban dan penyampaian sijil kepada pegawai dan anggota kontingen. Kontingen ABDB diketuai oleh Major Zul Azri bin Gapur dan tiba ke tanah air pada 3 Disember 2021. ABDB mengikuti misi pengaman UNIFIL selama lebih sedekad sejak tahun 2008 dalam memberi komitmen yang berterusan ke arah keamanan dan kestabilan antarabangsa di bawah resolusi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu 1701. Misi luar negara ini adalah selaras dengan aspirasi yang telah digariskan dalam Kertas Putih Pertahanan Negara Brunei Darussalam. Juga hadir Major Jeneral Udara Datuk Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahad, Pemerintah ABDB. Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah menyampaikan sumbangan dalam beberapa bentuk bantuan yang keseluruhannya berjumlah RM39,700. Majlis diadakan di Ibu Pejabat Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, Jalan Perdana Menteri. Sumbangan-sumbangan tersebut diserahkan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pehin Orang Kaya Saful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, selaku Ahli Lembaga Pengarah Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah dan pengerusi jawatan kuasa meneliti bantuan-bantuan Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Antara yang menerima Persatuan Sejarah Brunei Persebar, Badan Sukarelawan Belia Dai dan 2 keluarga mangsa rumah roboh di Kampung Pandai Besi A pada 25 Disember lalu. Juga hadir Dr. Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap Perancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar di Kementerian Pembangunan, selaku pemangku pengarah urusan Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Dalam usaha membantu nasib golongan anak-anak yatim dan golongan yang memerlukan bagi persediaan persekolahan, Majlis Penyerahan Sumbangan melalui projek Kotak Kutip atau Dropbox diadakan secara pandu lalu. 40 orang penerima yang terpilih menerima sumbangan voucher pembelian alat-alat keperluan pembelajaran dan pakaian sekolah
yang disumbangkan oleh ahli-ahli MPKRPN Kampung Pancur dan penyumbang-penyumbang persendirian. Majlis dianjurkan oleh Biro Wanita dengan kerjasama Biro Perekonomian Majlis Perundingan Kampung Rancangan Perumahan Negara MPKRPN Kampung Pancur Mentiri. Peluang untuk menerokai Sungai Tutong sambil menikmati suasana alam semula jadi bagi sesetengah penduduk tempatan merupakan satu pengalaman yang indah dan tidak dapat dilupakan. Lebih-lebih lagi, pengalaman tersebut dapat dimanfaatkan ketika bersantai bersama keluarga mahupun sahabat handai. Ikuti laporannya bersama pewarta RTB Halinda Haji Rajai. Mula beroperasi pada setahun yang lalu, sekumpulan belia daerah Tutong ini mengendalikan perkhidmatan menyusur Sungai Tutong sambil menikmati pemandangan Pekan Tutong melalui pakej-pakej yang diperkenalkan oleh tambang.bn. Sejak negara dilanda COVID-19, para penduduk di negara ini berkesempatan untuk menikmati aktiviti beriadah di dalam negara bersama keluarga. Antara pakej yang ditawarkan termasuk lawatan ke pulau, memancing, lawatan komoditi dan pakej menikmati alam semula jadi. Awang Haji Abdul Matin Bolkini bin Haji Ahmad, pengurus tambang.bn ketika ditemui berkata, meskipun negara masih dilanda COVID-19, ini tidak menghalang mereka sebagai pengusaha untuk meneruskan perniagaan dalam memberi perkhidmatan kepada orang ramai. Perusahaan ini juga dihasrat sebagai nilai tambah kepada pelancongan daerah Tutong, selain membantu menjana perekonomian masyarakat di daerah tersebut melalui perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan. Salah satu target kami ialah bukan saja untuk membantu boat driver kami yang berjalan masa ini, tapi also supaya orang dapat menikmati Sungai Tutong ini untuk menyusuri Sungai Tutong.